Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menerangkan ataupun kita buat ulang kaji bagi menghadapi PSPM 1, iaitu bagi soalan berbentuk objektif MCQ bagi subjek ekonomi. Video ini untuk part yang pertama, iaitu hanya melibatkan bab 1 iaitu pengenalan kepada ekonomi dan juga bab 4 iaitu teori perlakuan pengguna. Kita mulakan dengan soalan yang pertama daripada bab 1. Soalan ini berkaitan dengan KKP, iaitu jika barang X pada vaksin mendata, kelok kemungkinan pengeluaran atau KKP yang berbentuk cembung menunjukkan apabila seunit barang X ditambah. Pilihan jawapan yang diberi: A. Unit barang Y yang dikeluarkan semakin berkurang. B. Unit barang Y yang dikeluarkan semakin bertambah. C. Unit barang Y dilepaskan dengan kadar yang semakin berkurang. Dan D. Unit barang Y dilepaskan dengan kadar yang semakin bertambah. Jadi kita tengok apa yang soalan beri, iaitu barang X pada paksi yang mendata. Kemudian kelok KKP berbentuk cembung dan seunit barang X ditambah. Nak mudah kita lukis kelok. Jadi berdasarkan KKP ini, iaitu KKP yang berbentuk cembung, di mana paksi mendata adalah barang X dan barang X dia bertambah satulah seunit. Jadi kita dapati daripada kosong barang X jadi satu barang X, maksudnya bertambah satu barang X, so berkurang sebanyak satu barang Y. Seterusnya tambah lagi barang X. Dua barang Y perlu dilepaskan atau dikurangkan. Tambah lagi satu daripada 2 ke 3 barang X, maka sebanyak 3 barang Y perlu dilepaskan. Dan tambah lagi barang X daripada 3 ke 4, maka sebanyak 4 barang Y perlu dilepaskan ataupun dikurangkan. Maka dapatlah kita simpulkan bahawa semakin banyak barang X ditambah, maka semakin banyak barang Y yang perlu dilepaskan atau dikurangkan. Jadi kita dapati jawapan D yang tepat, iaitu unit barang Y yang dilepaskan dengan kadar yang semakin bertambah. Maksudnya semakin banyak barang X dikeluarkan ditambah, maka semakin banyak barang Y yang perlu dilepaskan. Ini soalan yang pertama, maka kita perlu lukis rajah. Untuk kita jawab soalan objektif, kita kena melukis. Kita kena highlightkan pada soalan. Soalan bagi apa, soalan nak apa. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Soalan ini melibatkan sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, yang manakah penyelesaian masalah bagaimana barang hendak dikeluarkan? Sistem ekonomi pasaran bebas merujuk kepada sistem ekonomi kapitalis. Pilihan jawapan ini diberi: A. Mengeluarkan barang berdasarkan kehendak pengguna. B. Mengeluarkan barang dengan kos pengeluaran yang minimum. C. Mengeluarkan barang berasaskan faktor pengeluaran yang terhad. Dan D. Mengeluarkan barang mengikut faktor pengeluaran yang mudah didapati. Jadi kita boleh tengok kepada apa yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu penyelesaian masalah ekonomi oleh sistem ekonomi konvensional, iaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan juga campuran. Tapi soalan fokus kepada sistem ekonomi pasaran bebas, iaitu sistem ekonomi kapitalis bagaimana. Kalau ikutkan lampiran kita tu, bagaimana hendak dikeluarkan, bagaimana barang hendak dikeluarkan ditentukan oleh teknik pengeluaran yang paling cekap. Jadi kat situ ada satu keyword yang paling cekap. Jadi yang paling cekap kat sini pada pilihan jawapan B, iaitu mengeluarkan barang dengan kos pengeluaran yang minimum. Matlamat kapitalis iaitu meminimumkan kos. Jadi akan pilih teknik yang meminimumkan kos lah. Ini adalah soalan yang kedua berkaitan dengan sistem ekonomi. Seterusnya, soalan yang ketiga
Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok kemudahan pengeluaran KKP bagi sebuah ekonomi. Jadi kita dapati kelok melibatkan barang X dan barang Y iaitu KKP bergaris lurus. Dan kita tahu KKP bergaris lurus disebabkan oleh kos lepas mala. Okey, jadi peralihan KKP 1 ke KKP 2 disebabkan oleh, ini pilihan jawapan ini diberi, A. Penurunan tingkat harga barang Y, B. Peningkatan daya pengeluaran barang Y, C. Peningkatan tingkat pendapatan barang Y, dan D. Peningkatan anugerah sumber dalam ekonomi. Okay, jadi kita tengok lampiran yang ada, di mana dua faktor yang menyebabkan KKP beralih. Yang pertama, perubahan kuantiti sumber ekonomi atau faktor pengeluaran. Yang kedua, perubahan teknologi. Jadi kat sini ada 6 keadaan yang menyebabkan KKP boleh beralih. Okay, sama je, tak kisahlah walaupun KKP itu cembung ataupun garis lurus. Jadi kita dapati untuk kes yang pertama, di mana ini menunjukkan hanya barang Y yang meningkat, berubah. Sama juga yang kedua, barang Y kekal dan barang X yang berubah. So yang ketiga, barang Y meningkat lebih banyak daripada barang X. Sama juga dengan yang bawah, iaitu barang X lebih banyak meningkat daripada barang Y. Okay, dan yang kelima, ini adalah sama-sama selari, dua-dua meningkat selari. Dan yang kes akhir ini mungkin satu bertambah, satu berkurang. Jadi keyword pada soalan peralihan. Peralihan. Jadi kita tengok yang mana yang sesuai. A. Penurunan tingkat harga barang Y. Dalam KKP kita tak bincangkan berkaitan dengan harga. KB. Peningkatan daya pengeluaran barang Y. Okey. Jadi dia fokus kepada barang Y sahaja. Okey, kalau tengok pada kelok, iaitu B ke C iaitu barang Y. Manakala C, jawapan pilihan C, peningkatan tingkat pendapatan barang Y. KKP juga tidak membincangkan berkaitan dengan pendapatan. Dan D, peningkatan anugerah sumber dalam ekonomi. Okey, kalau peningkatan anugerah sumber dalam ekonomi, so dia boleh menyebabkan kelok tu beralih selari. Selari lah. Jadi kerana barang Y saja, jadi pilihan jawapan yang paling tepat adalah peningkatan daya pengeluaran barang Y. Okey, ini soalan nombor 3. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang keempat. Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok kemungkinan pengeluaran KKP bagi makanan dan pakaian. Okey, pasti menegak makanan dan pasti mendatang pakaian. Okey, jadi soalan, apakah kemungkinan kos lepas bagi pergerakan titik pengeluaran dari R ke S? Okey, pilihan jawapan diberi. A. Pakaian sebanyak 0X2. B. Pakaian sebanyak X1, X2. C. Makanan sebanyak 0Y1. Dan D. Makanan sebanyak Y2, Y1. Okey, jadi soalan fokus kepada kos lepas bagi pergerakan titik pengeluaran R ke S. Okey, R ke S. Jadi, kita tahu kos lepas menggambarkan semakin banyak barang hendak dikeluarkan, maka semakin banyak barang lain yang harus dilepaskan. Ataupun, dari segi konsep ni berdasarkan rajah, sejumlah barang lain iaitu makanan yang terpaksa dikurangkan dengan jumlah yang semakin bertambah bagi mendapatkan tambahan satu unit barang iaitu pakaian. Ini kalau KKP berbentuk cembung, kos lepas semakin meningkat. Jadi, kita tengok pada rajah R ke S. Jadi kita tengok yang mana yang bertambah. Kalau titik R ke S tu yang bertambah adalah pakaian, iaitu X1 ke X2. Maka yang akan berkurang adalah makanan, iaitu daripada Y2 ke Y1. Jadi pilihan jawapan yang tepat adalah D, iaitu apabila pakaian ditambah, maka makanan perlu dikurangkan sebanyak Y2, Y1.
Okay, so ini untuk mengira kos lepas berdasarkan kombinasi R ke S. Okay, soalan seterusnya. Soalan yang kelima, jadual 1 menunjukkan kombinasi barang industri dan makanan sesebuah negara. Okay, ada 5 kombinasi A, B, C, D dan E. Jadi berdasarkan jadual di atas, kos lepas untuk meningkatkan barang industri daripada 4 unit kepada 8 unit adalah A. 4 unit barang industri, B. 8 unit barang makanan, C. 28 unit barang makanan dan D. 36 unit barang makanan. Okey, jadi berdasarkan soalan minta kita kira kos lepas untuk meningkatkan barang industri daripada 4 unit kepada 8 unit. Maksudnya meningkat tu menambahkan barang industri. Okey, jadi kita lihat balik kita punya jadual. Okey, jadi maksudnya barang industri daripada 4 ke 8, iaitu B ke C lah. So tambahan barang industri 4 ke 8. Okey, jadi kita dapati makanan, okey, telah berkurang daripada 36 kepada 28. Jadi tambah 4 industri, so terpaksa melepaskan 8 barang makanan. Okey, jadi pilihan jawapan yang kita ada adalah B, iaitu 8 unit barang makanan. Okey, ini adalah kos lepas. Tapi dalam silibus matrikulasi, kita akan kira pengiraan kos lepas seunit. Okey, bila seunit, dari segi formulanya, perubahan kuantiti dilepaskan bagi perubahan kuantiti ditambah. Jadi, yang di bawah adalah perubahan kuantiti ditambah. Jadi, ditambah yang akan barang yang akan bertambah adalah industri. Jadi, perubahan kuantiti industri, kemudian yang atas adalah perubahan kuantiti makanan. Maka kita boleh masukkan nilai, iaitu makanan 28 tolak 36 bahagi dengan 8 tolak 4. Maka kita dapat negatif 8 bagi 4. Jadi kita dapat negatif 2 barang makanan. Okay. Jadi maksudnya tambahan seunit barang industri sebanyak 2 unit makanan perlu dilepaskan atau dikurangkan. Ini sekiranya soalan minta kos lepas seunit. Okay, jadi kalau silibus matrikulasi, kos lepas unit. Jadi kalau ada kos lepas unit, kita cari jawapan dia yang negatif 2 lah. Okay, tapi berdasarkan ini soalan yang soalan-soalan sebelumnya, soalan past year, maka dia hanya minta kos lepas, maka jawapan yang tepat pada pilihan jawapan yang diberi adalah B, 8 unit barang makanan. Okay, seterusnya soalan yang ke-6. Jadual 1 menunjukkan kombinasi barangan yang dapat dikeluarkan oleh sebuah negara. Masih lagi terdapat 5 kombinasi, tapi barangnya adalah telefon dan beras. Kos lepas untuk mengeluarkan telefon dari kombinasi D ke E. Okay. Tadi soalan yang kelima berdasarkan jadual juga. Tapi tadi ada soalan sebelumnya R ke S itu berdasarkan kelok. Okay, jadi pilihan jawapan yang diberi A 4.0 atau 4 kg beras, B 7.5 kg beras, C 8.5 kg beras dan D 30 kg beras. Okey, soalan masih lagi nak kita kira kos lepas untuk mengeluarkan telefon. Jadi tambah telefon, apa yang perlu dilepaskan, sebanyak mana beras yang perlu dilepaskan, D ke E. Okey, D ke E. Jadi berdasarkan jadual, D ke E didapati tambah 1 telefon, so kita perlu mengurangkan 4 beras. Okey, jadi ini adalah berdasarkan jadual. Okey, jadi jawapan dia adalah A, 4 kg beras. Maksudnya tambah 1 telefon sebanyak 4 kg beras perlu dilepaskan atau dikurangkan.
Jadi sama macam soalan yang kelima tadi, pengiraan kos lepas seunit, maka kita gunakan formula perubahan kuantiti dilepaskan bagi perubahan kuantiti ditambah. Jadi yang bertambah adalah telefon, iaitu perubahan kuantiti telefon, dan yang atas adalah perubahan kuantiti beras. Jadi 30 tolak 34 bahagi dengan 4 tolak 3. Jadi kita dapat negatif 4 bagi 1. So, negatif 4 barang beras. Jadi maksud tadi tambahan satu telefon sebanyak 4 barang atau 4 kilogram beras dilepaskan. Ini kalau soalan minta kos lepas seunit. Sebab dia tambah satu maka jawapan dia samalah. Okay, soalan yang seterusnya, yang ketujuh. Dalam teori perlakuan pengguna, seorang pengguna yang telah membelanjakan semua pendapatan dikatakan berada dalam keseimbangan. Apabila pilihan jawapan A, pengguna tersebut dapat membeli barang pada harga yang rendah. B, pengguna tersebut dapat meminimumkan jumlah pembelanjaannya. C, nisbah antara utility suit dengan harga adalah sama untuk semua barang. Dan D, pengguna tersebut menikmati kepuasan yang sama daripada semua barang yang dibeli. Okay, soalan ni dia fokus kepada keseimbangan pengguna. Okay, jadi berdasarkan apa yang kita belajar sebelum ni, keseimbangan pengguna dalam utility cardinal, kita ada dua syarat, iaitu syarat asas dan juga syarat pencukup. Okay, di mana kalau mengikut definisi, keseimbangan pengguna tercapai apabila pengguna memperoleh kepuasan maksimum daripada penggunaan barang dengan sejumlah pendapatan dengan memenuhi syarat asas iaitu kepuasan dan syarat pencukup iaitu pendapatan. Jadi berdasarkan soalan dia nak keseimbangan, maka kita carilah mana yang ada iaitu daripada syarat asas. Okay, kita ada kes satu barang dan dua barang harga beza. Okay, jadi kalau A tadi pengguna tersebut dapat membeli barang pada harga yang rendah, itu tidak tepat. B, pengguna tersebut dapat meminimumkan jumlah perbelanjaannya, juga tidak tepat. C, nisbah antara utility suit dengan harga iaitu MU per P adalah sama untuk semua barang. Bila kata semua maksudnya mungkin lebih daripada satu barang lah. Okay, jadi MU per P sama bagi semua jenis barang. Dan D, pengguna tersebut menikmati kepuasan yang sama daripada semua barang yang dibeli. Pun bukanlah sebab ada satu lagi syarat itu syarat pencukup. Jadi pilihan jawapan yang kita ada adalah yang tepat adalah C, iaitu nisbah antara utility suit dengan harga adalah sama untuk semua barang iaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kalau dua barang X dan Y lah. Okey, ini soalan nombor 7. Bagi nombor 8, soalan seterusnya nombor 8. Untuk memaksimumkan utility, pengguna harus membelanjakan kesemua pendapatan dengan A, membeli kombinasi barangan yang menyebabkan utility suit daripada kesemua barangan adalah sama. Membeli kombinasi barangan yang menyebabkan jumlah utility per ringgit untuk kesemua barang adalah sama. C, membeli kombinasi barangan yang menyebabkan utility suit per ringgit daripada kesemua barangan adalah sama. Dan D, membeli kombinasi barangan yang menyebabkan utility suit per ringgit daripada kesemua barang adalah semaksimum mungkin. Okay, sama juga kita lihat balik berdasarkan lampiran tadi. Okay, cuma beza soalan nombor 7 nombor 8 ni, kalau ikut dari segi jawapan lebih sama je. Beza soalan nombor 7 dia sebut keseimbangan. Tapi nombor 8 dia untuk memaksimumkan utility. Jadi sama je lah, sama ada memaksimumkan utility ataupun keseimbangan pengguna. Dia adalah benda yang sama. Pengguna harus membelanjakan kesemua pendapatan. So dia dah beritahu ada syarat asas dan juga ada syarat pencukup. Jadi dari segi pilihan jawapan, so kalau A, membeli kombinasi barangan yang menyebabkan utility suit daripada kesemua barang adalah sama, MU adalah sama. Okay, kemudian ada dari segi itu MU untuk untuk dua barang harga sama tapi tidak dinyatakan dalam ni. Okay, B, kombinasi barangan, membeli kombinasi barangan yang menyebabkan jumlah utility TU per ringgit. Itu bukan formula kita. Membeli kombinasi barangan yang menyebabkan utility suit per ringgit daripada kesemua barangan adalah sama. Jadi ini nampak macam dia punya jawapan.
iaitu MU per ringgit untuk kesemua barang. Kesemua maksudnya mungkin lebih dari satu barang lah. Okey, dan D, membeli kombinasi barangan yang menyebabkan utility suit per ringgit daripada kesemua barang adalah semaksimum mungkin. Okey, perkataan yang salah itu adalah semaksimum yang mungkin. Maka pilihan jawapan yang kita ada yang tepat adalah C, iaitu membeli kombinasi barangan yang menyebabkan utility suit per ringgit, iaitu MUX per PX. Kalau ada dua barang, sama dengan MUY per PY. Okey, sama dengan tu dia kata adalah sama. Okey, ini adalah bagi soalan nombor 8. Okey, seterusnya nombor 9. Jadual 1 menunjukkan utility suit dan harga barang X dan barang Y. Okey, diberi jadual barang X, barang Y, utility suit 200, 300 dan harga X RM5 dan harga Y adalah RM10. Okay, jadi untuk memaksimumkan utility, pengguna ini perlu memaksimumkan utility. A, meningkatkan pembelian barang X dan barang Y. B, mengurangkan pembelian barang X dan barang Y. C, meningkatkan pembelian barang X dan mengurangkan pembelian barang Y. Dan D, mengurangkan pembelian barang X dan meningkatkan pembelian barang Y. Jadi dalam pilihan jawapan ni, dia ada dua-dua barang. Sama ada nak tingkatkan atau kurangkan. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan, nak dapat jawapan. Okay, jadi berdasarkan jadual, dua barang harga berbeza. Barang XY, kemudian harga X RM5, harga Y RM10. Jadi kita tahu dari segi keseimbangan, okay, MUX per PX sama dengan MUY per PY. Jadi kita masukkan ke situ 200 bahagi 5, iaitu MUX per PX tu, sama dengan MUY per PY 300 bahagi 10. Maka kita dapati 40 untuk X, iaitu lebih besar daripada MUY per PY itu 30. Jadi kat sini berlakulah ketidakseimbangan. Okay, tak seimbang. Jadi macam mana kita nak tentukan? Sebab jawapan dia bagi dua-dua berubah barang X dan barang Y, sama ada barang X meningkat atau menurun ataupun barang Y meningkat atau menurun. Jadi kita nak mudah, kita ambil purata lah. Jadi kalau kita ambil tengah-tengah, so dia punya MU dia adalah 35 sama dengan 35. Ini seimbang. Okey. Jadi berdasarkan apa yang kita belajar sebelum ni, kita tengok dekat bawah sekali tu. Okey. Jadi sebelum tu barang X daripada 40 MU, kita nak jadikan dia 35. Maksud kita nak kecilkan MU. Manakala bagi barang Y, kita nak besarkan MU daripada 30 jadi 35. Jadi berdasarkan apa yang ada dalam pilihan tu, bagi meningkatkan atau membesarkan MU kat bawah tu, pengguna boleh mengurangkan kuantiti. Dan sebaliknya, bagi mengecilkan MU, pengguna boleh menambahkan kuantiti. Jadi untuk barang X, kerana kita nak mengecilkan MU, maka kita boleh menambahkan kuantiti barang X. Dan bagi barang Y, kita nak membesarkan MU, maka kita akan mengurangkan barang Y. Jadi berdasarkan pilihan jawapan yang kita ada, A, meningkatkan pembelian barang X dan barang Y. Okey, dua-dua naik. So tak tepat. B, mengurangkan pembelian barang X dan barang Y. Dua-dua kurang pun tak tepat. C, meningkatkan pembelian barang X, okay, dan mengurangkan barang Y. Okey, macam tu dia punya jawapan. Dan D, mengurangkan pembelian barang X dan meningkatkan pembelian barang Y. Okey, jadi tak tepat dengan kita punya kesimpulan kita dapat tadi. Jadi pilihan jawapan kita adalah C, iaitu meningkatkan pembelian barang X dan mengurangkan pembelian barang Y. Banyak kerja lah nak buat ni. Okay, kita kena kira. Okay, seterusnya nombor 10. Jadual 2 menunjukkan kuantiti dan utility suit pizza, iaitu P, dan bihun goreng B bagi Ahmad. Okay, dalam soalan dia bagi kuantiti dan juga MU. MU untuk pizza dan juga MU untuk bihun goreng. Jadi jika Ahmad makan 3 pizza dan 2 bihun goreng, jumlah utility yang diperoleh adalah, pilihan jawapan A, 55 util, B, 60 util, C, 105 util, dan D, 150 util. Okey, jadi soalan nak jumlah utility.
Okay, jumlah utility. Tapi dalam soalan dia bagi marginal utility. Okay, jadi berdasarkan lampiran, kita dapati, kita dah kira sebelum ni. Ini adalah berdasarkan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jika diberi, jika dalam kita punya ni diberi TU, maka kita ambil je. Kita ambil sajalah kalau 6 unit barang. Macam yang contoh ni 6 burger, maka kita ambil 78. Kemudian 6 pizza, maka tambah je dengan 102. Tetapi sekiranya diberi MU, okay, macam di sebelah, diberi M, maka kita kena tambahkan sehingga kuantiti yang seimbang yang diberilah 6. Okay, kalau contoh dalam birat 6. Jadi tambahlah 6 sekali. Okay, 6, 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6. Itu juga untuk contoh ini pizza bagi jadual. Jadual yang lampiran ni tak sama dengan soalan. Dia lain, dia tak ada kaitan. Cuma nak menunjukkan konsep sahaja. Kalau dia bagi TU, maka kita ambil terus. Tapi kalau dia bagi MU, kita kena tambah dulu. Tambah satu-satu. Okey, jadi berdasarkan soalan. 3 pizza. Maka kita tambahlah. Kuantiti yang pertama, pizza MU dia 25. Yang kedua, 20. Yang ketiga, 15. Maka kita dapatlah TU bagi 3 pizza. 3 pizza adalah 60. Okay, bagi 2 bihun. Okay, MU untuk pertama 50 dan yang kedua adalah 40. Maka kita dapat 90. Baru boleh kita tambah. 60 tambah 90. Maka kita dapatlah kesimbang jumlah utility adalah 150 util. Okay, ini kena fahamlah. Okay, sekali lagi saya ulang. Sekiranya diberi TU, maka kita boleh ambil terus saja yang kuantiti keseimbangan. Tetapi jika diberi MU, maka kita kena tambahkan setiap MU tu sehinggalah kuantiti keseimbangan tersebut. Ini soalan yang ke-10. Masih lagi berkaitan dengan teori perlakuan pengguna. Nombor 11. Andaikan utility sud per ringgit barang I melebihi utility sud per ringgit barang J. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh pengguna untuk mencapai keseimbangan? Okay, jadi soalan ni lebih kurang macam soalan tadilah. Okay, A meningkatkan penggunaan kedua-dua barang I dan J. B mengurangkan penggunaan kedua-dua barang I dan J. C meningkatkan penggunaan barang I dan mengurangkan penggunaan barang J. Dan D mengurangkan penggunaan barang I dan meningkatkan penggunaan barang J. Okay, cuma beza soalan ni diberi dalam bentuk ayat. Berbeza dengan soalan yang tadi tu berbentuk jadual. Ini bentuk yang barang X dan barang Y tadilah. Jadi dari segi konsep dia samalah. Kita boleh ambil daripada soalan yang tadi juga. Dua barang. Okay, harga beza. Iaitu melibatkan barang I dan juga barang J. Di mana beritahu melebihi. Utility sud per ringgit barang I melebihi utility sud per ringgit barang J. Jadi contoh kita ambil lah. Sama je, kita letak je. Ambil nilai yang sama, 40 lebih besar dari 30. Jadi benda yang berlaku adalah sama juga. Kita ambil tengah-tengah. Di mana kita akan mengecilkan MU. Nak kecil MU daripada 40 kepada 35. Dan juga nak membesarkan MU bagi J dari 30 kepada 35. So, sama juga macam tadi. Kita tambahkan barang I dan juga kita kurangkan barang J. Jadi pilihan jawapan yang kita ada adalah C, iaitu meningkatkan penggunaan barang I dan mengurangkan penggunaan barang J. Okey, jadi soalan ni beza dia dengan soalan tadi adalah bentuk ayat, yang lagi satu ni bentuk jadual. Okey, dan yang terakhir kita ada 12 soalan saja dulu. Jumlah utility roti canai pertama yang dimakan oleh Lisa ialah 15 util. Roti canai kedua memberi tambah utility sebanyak 8 util. Dan jumlah utility bagi roti canai ketiga adalah 29. Berapakah utility sud roti canai yang ketiga? Jadi pilihan jawapan A 6, B 8, C 21 dan D 23. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Okay, nak mudah kita buat dalam bentuk jadual nanti. Jadi dalam soalan dia bagi TU, kemudian dia bagi tambahan utility iaitu MU. Okay. Kemudian yang ketiga dia bagi TU juga. Maksudnya dia bagi TU dan ada bagi MU. Okay, jadi kita buat jadual nak mudah.
Jadi kuantiti yang pertama. Okey. Dia bagi kuantiti yang pertama. Okey, TU 15 jadi MU 15. Kemudian kuantiti Rojana yang kedua, dia beri tambahan uniti sebanyak 8. Kedua, jadi kita dapat MU dulu. Maka daripada MU, kita boleh dapat TU dengan 15 tambah 8 lah. Daripada kuantiti yang pertama, maka kita dapat 23 TU untuk kuantiti yang kedua. Dan kuantiti yang ketiga, soalan dah bagi TU, iaitu 29. Automatik kita akan dapat MU dia. Macam mana nak dapat MU? Perubahan TU bagi perubahan Q. Perubahan TU bagi perubahan Q iaitu 29 tolak dengan 23 bahagi dengan 3 tolak 2. Maka kita dapat MU dia adalah 6. Okey, jadi jawapan dia, okey, ini formula untuk mengerti MU. Perubahan TU bagi perubahan Q. 29 tolak 23 bahagi dengan 3 tolak 2. Maka kita dapatlah MU dia adalah 6 bahagi 1. Kita dapat 6. Okey, jadi jawapannya adalah A, iaitu 6. Okey, jadi ini adalah beberapa contoh soalan yang melibatkan pengiraan, juga soalan-soalan yang melibatkan aras yang agak tinggi. Okey, bagi soalan objektif MCQ yang melibatkan bab 1 iaitu pengenalan kepada ekonomi dan juga bab yang keempat iaitu teori pelakuan pengguna. Okay, nanti akan ada sambungan untuk part yang kedua yang melibatkan soalan teori pengeluaran dan juga teori kos. Okey, setakat itu sahaja dahulu. Sekian, terima kasih.